Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairina binti Muhammad Rizal. Nombor matrik saya 058778. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk asas sistem komputer pada hari ini. Maksud asas sistem komputer ialah sistem komputer merupakan satu gabungan perisian dan perkakasan komputer yang memproses data bagi mengeluarkan maklumat. Contoh sistem komputer yang mudah ialah komputer peribadi seperti yang kita guna sekarang dan PC. Contoh sistem komputer yang rumit pula ialah internet. Terdapat beberapa operasi asas iaitu yang pertama perkakasan dan yang kedua ialah CPU. Di bawah perkakasan terbahagi pula kepada 3 bahagian iaitu peranti input, peranti output dan juga peranti storan. Peranti storan terbahagi pula kepada 2 iaitu primer dan sekunder. Baiklah, saya akan menerangkan tentang peranti input. Maksud peranti input ialah peranti input merujuk kepada perkakasan yang digunakan oleh pengguna untuk memberi arahan dan memasukkan program dan data kepada komputer. Semua peranti input mengekod maklumat kepada data supaya boleh diproses oleh sistem komputer digital. Kalau anda semua nak tahu, tanpa peranti input ini, sesebuah komputer hanya bertindak seperti televisyen sahaja dengan hanya memaparkan maklumat dan tidak membenarkan pengguna berinteraksi dengannya. Ia digunakan untuk membawa input dalam bentuk digital kepada memori utama, pemprosesan serta hasil yang dikenali sebagai output. Terdapat pelbagai peranti input untuk kegunaan teks, grafik, audio dan video. Antara contoh peranti input ialah papan kekunci iaitu yang kita panggil sebagai keyboard dan tetikus. Saya akan menghuraikan tentang fungsi kedua-dua contoh peranti input ini pada hari ini. Papan kekunci atau kita panggil sebagai keyboard merupakan peranti yang digunakan untuk memasukkan data dan arahan. Terdapat berbagai bentuk, gaya, saiz, susun atur, rasa atau sentuhan pada papan kekunci dan bilangan kekunci. Pada kebiasaannya, bilangan kekunci ialah 101. Bentangan atau susun atur papan kekunci yang selalu digunakan ialah susun atur QWERTY kerana 5 kekunci pertama baris atas untuk alfanumerik ialah huruf Q, W, E, R, T dan juga Y. Itu adalah fungsi bagi papan kekunci. Seterusnya ialah contoh yang kedua pula ialah tetikus. Tetikus merupakan salah satu peranti input yang diperlukan untuk melengkapkan sesebuah sistem komputer. Walau apapun, sistem operasi yang digunakan sama ada Microsoft Windows, Linux, Unix dan sebagainya tetap memerlukan tetikus. Tetikus ni boleh diibaratkan sebagai tangan manusia kerana tanpa tetikus kita tidak dapat menggunakan komputer dengan sempurna walaupun ada sesetengah perkara boleh dilakukan menggunakan papan kekunci. Tetikus berfungsi sebagai penggerak kursor pada skrin monitor. Kebiasaannya pada tetikus terdapat 2 hingga 3 butang yang mana mempunyai fungsi yang tertentu. Okey, dekat sini saya ada tetikus. Saya rasa semua ada benda ni. Bila kita beli laptop atau ada PC ke apa, mesti akan ada tetikus ataupun kita boleh beli asing. Secara umumnya, tetikus ada 2 button ataupun lebih 3. Okey, secara umumnya butang sebelah kiri berfungsi untuk membuka atau memerlukan sesuatu program atau data. Manakala butang yang sebelah kanan pula untuk melihat properties file atau program tersebut. Manakala yang ni digunakan untuk memudahkan kita. Okey, baiklah. Namun begitu, setting tersebut boleh diubah mengikut kesesuaian pengguna dengan klik pada Start, kemudian Setting, kemudian Control Panel, kemudian Mouse. Kita boleh setting mouse kita sendiri di setting kita punya komputer ataupun PC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira Indana binti Cik Muhammad Rabbi, nombor matriks 057928. Saya akan membentangkan tajuk peranti output. Peranti output digunakan untuk memaparkan maklumat yang telah diproses oleh unit pemprosesan pusat iaitu CPU untuk dilihat, digunakan atau didengar oleh pengguna. Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses dan dihantar kepada peranti output. Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk teks, data, grafik atau image dan juga bunyi atau suara. Antara contoh peranti output ialah monitor, pencetak dan juga pembesar suara. Monitor merupakan sejenis peranti output yang digunakan untuk memaparkan data yang kelihatan di depan skrin, sama ada dalam bentuk tulisan atau gambar. Antara jenis monitor ialah CRT iaitu Cathode Ray Tube, LCD Liquid Crystal Display dan juga Plasma Display. Pencetak adalah satu peranti yang digunakan untuk mengeluarkan data dari dalam komputer kepada bentuk cetakan pada kertas. Terdapat beberapa jenis pencetak yang terdapat di pasaran, antaranya ialah dot matrix printer, inkjet printer dan juga laser printer. Pembesar suara berfungsi mengeluarkan maklumat dalam bentuk bunyi atau audio. Jenis-jenis pembesar suara ialah subwoofer, woofer, mid-range, tweeter dan juga full range. Seterusnya, peranti storan. Storan ialah alat untuk menyimpan data, maklumat dan juga perisian. Peranti storan terbahagi kepada dua iaitu primer dan juga sekunder. Storan primer berada berasingan dengan CPU, tetapi ia selalu dicapai oleh CPU. Storan primer terbahagi kepada dua iaitu ingatan capaian rawak RAM dan juga ingatan baca sahaja ROM. RAM iaitu Random Access Memory merupakan chip yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Antara fungsi RAM ialah menyimpan data sistem pengendalian dan perisian sistem, menyimpan data perisian aplikasi dan juga menyimpan data secara sementara, iaitu data yang diterima untuk diproses atau dihantar ke peranti output. Chip Read-Only Memory ataupun ROM mempunyai atur cara yang dimuatkan semasa penghilangan. Chip ini tidak boleh diubah oleh pengguna. Antara fungsi ROM ialah menyimpan arahan yang rumit dan penting seperti arahan menghidupkan komputer, bahasa penterjemah, aras tinggi dan sistem pengoperasian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Zulaika binti Muhammad Razif, nama matrik 057903. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranti storan sekunder. Peranti storan sekunder mempunyai tiga fungsi. Fungsi yang pertama ialah menyimpan data dan maklumat seperti fail, gambar, video, lagu dan dokumen secara kekal walaupun tiada bekalan kuasa serta ia tidak meruak. Ia akan kekal sehinggalah fail demikian dihapuskan. Fungsi yang kedua ialah menyimpan program sistem pengoperasian untuk menghidupkan sesebuah komputer. Fungsi yang ketiga ialah menyimpan pelbagai program aplikasi dan program utility seperti Microsoft Office, Winora, Kaspersky, antivirus dan sebagainya. Seterusnya, jenis-jenis storan sekunder. Jenis-jenis storan sekunder terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah medium magnet, iaitu peralatan yang menggunakan kepala magnetik untuk membaca dan menulis data. Ia berfungsi untuk mendapatkan dan menghantar data dari medium yang boleh dimagnetkan. Contoh medium magnet ada tiga. Yang pertama ialah pita magnetik ataupun pita kaset. Ia berfungsi sebagai media penyimpanan untuk alat input atau output dan merakam audio serta video. Yang kedua ialah cakra liut ataupun disket. Ia berfungsi mengedar perisian, memudahkan data antara komputer dan menyimpan salinan kecil. Yang ketiga ialah cakra keras ataupun hard disk. Ia menggunakan
pad metalik yang tebal dan kukuh serta mampu mencapai data pada kelajuan yang lebih cepat. Ia dapat menyimpan data dengan lebih banyak. Seterusnya, yang kedua ialah storan optikal yang menggunakan prinsip cahaya untuk menyimpan data. Corak pembalikan cahaya laser yang digunakan menentukan data yang ditulis atau dibaca. Ia terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah cakera padat ingatan baca sahaja, iaitu Compact Disc Read Only Memory CD-ROM. Yang kedua ialah cakera padat boleh rakam, iaitu Compact Disc Recordable CDR. Yang ketiga ialah cakera padat boleh tulis semula, Compact Disc Rewritable CDRW. Yang keempat ialah cakera video digital, iaitu Digital Video Disc DVD. Yang terakhir ialah ingatan kilat. Ingatan kilat ialah sejenis ingatan komputer tidak meruak yang boleh dipadam dan diatur cara semula secara elektrikal. Ia terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah pemacu keras USB yang merupakan peranti storan ingatan kilat yang disepadukan dengan antarmuka USB. Ia lazimnya bersaiz kecil, ringan, boleh tulis semula dan boleh dibawa ke mana sahaja. Yang kedua ialah kad memori. Ia merupakan media storan bagi peralatan elektronik digital seperti telefon bimbit, PDA, pemain audio digital dan kamera digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Izzati Syasha binti Abdul Aziz, nombor matrik 057790. InsyaAllah saya akan sambung pembincangan tentang asas komputer yang kedua, iaitu CPU. Yang pertama, maksud CPU. CPU merupakan singkatan daripada Central Processing Unit. Fungsi CPU ini ialah menjalankan program yang disimpan di dalam memori utama dalam mengambil arahan tersebut dan melaksanakannya satu persatu dengan sesuai alur perintah. Istilah lain bagi CPU ialah prosesor. Seterusnya, komponen CPU terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama unit control, yang kedua register, yang ketiga ALU, yang keempat interkoneksi. Saya akan menerangkan tentang unit control dan register. Yang pertama, unit control. Maksud unit control adalah salah satu daripada unit prosesor CPU yang memiliki fungsi mengontrol atau mengendali dari operasi yang dilakukan oleh ALU. ALU ini akan diterangkan oleh kawan saya sebentar lagi. Kita pergi terus kepada fungsi-fungsi kontrol unit. Terdapat banyak fungsi-fungsinya, antaranya mengatur dan mengontrol peralatan dari input dan output. Yang kedua, mengambil arahan-arahan dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim interaksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan aritmatika atau perbandingan. Yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Secara ringkasnya, unit control ni bekerja sebagai mengatur aliran program, iaitu mengambil arahan-arahan dari memori utama dan menentukan jenis arahan atau data tersebut. Seterusnya, register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Register ni berfungsi sebagai penyimpanan data atau arahan yang sedang diproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Suhaimi, nombor matrik 057865. Hari ini saya akan membentangkan tentang CPU, iaitu tentang komponen yang terdapat dalam CPU, iaitu ALU dan interkoneksi. ALU ataupun lebih dikenali sebagai Arithmetic and Logical Unit merupakan satu komponen yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah daripada CPU itu sendiri. Seterusnya, ALU ni dia berfokus kepada fungsi dasar yang melibatkan aritmetik dan logik. Fungsi aritmetik adalah satu fungsi yang mengarah kepada operasi matematik ataupun yang melibatkan pengiraan seperti penjumlahan, pendaraban, penambahan, pengurangan, pembahagian dan sebagainya.
Manakala fungsi logik adalah fungsi yang digunakan untuk mengoperasikan logik AND, OR, XOR dan sebagainya. Operasi-operasi ini kebiasaannya digunakan dalam Microsoft Excel. Seterusnya, interkoneksi. Interkoneksi merupakan satu komponen kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, dan ia berfungsi sebagai satu sistem perhubungan yang menghubungkan antara komponen-komponen yang ada dalam CPU agar dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah. Maksudnya di sini, setiap komponen yang terdapat dalam CPU itu mereka saling berhubung antara satu sama lain. Oleh itu, dengan adanya saluran interkoneksi ini, ia dapat menghubungkan komponen-komponen tersebut dan dapat bekerja di dalam CPU. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang maksud casing CPU. Maksud CPU ialah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen di dalam komputer agar terhindar dari kerosakan. Di dalam case CPU tersebut, terdapat banyak komponen-komponen yang ada di dalamnya, antaranya motherboard. Motherboard berfungsi sebagai perantaraan untuk setiap komponen dan dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Kalau tak ada motherboard ni, komponen-komponen yang lain tak dapatlah berhubung antara satu sama lain. Yang kedua ialah kipas prosesor. Kipas prosesor ni sebagai perangkat pendingin agar suhu prosesor stabil dan tetap. Yang ketiga ialah random access memory, dikenali sebagai RAM. RAM ni pula ialah tempat yang menempatkan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dihantar ke komponen yang berikutnya. Yang keempat ialah hard disk. Hard disk ini ialah komponen untuk menyimpan data. Yang kelima ialah VGA card. VGA card ialah salah satu komponen terpenting yang berfungsi sebagai pengolah grafik yang akan dihantar ke monitor untuk dipaparkan. Yang keenam ialah sound card. Sound card ialah sebagai peranti yang memproses audio kepada PC anda. Yang ketujuh ialah power supply. Power supply ialah komponen yang berfungsi untuk membagi daya untuk setiap komponen. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang fungsi casing CPU. Yang pertama sebagai pelindung, iaitu casing CPU ni dia dapat mengelakkan daripada sebarang kotoran yang terdapat dari luar. Seterusnya, casing CPU juga dapat mengurangi kebisingan kerana kebiasaannya komponen yang terdapat dalam CPU seperti power supply dan VGA, mereka akan melakukan kerja mereka dengan bunyi yang begitu kuat. Oleh itu, dengan adanya casing CPU ini, ia dapat mengurangi tahap kebisingan tersebut. Seterusnya, casing CPU juga dapat berfungsi sebagai pendingin kerana ia dapat mengelakkan daripada peningkatan suhu yang berlebihan, iaitu ataupun overheat, kerana dalam casing pendingin telah diletakkan overflow yang dapat menstabilkan suhu di dalam komponen-komponen tersebut. Jenis casing CPU terdapat 4 secara umumnya, iaitu casing full tower, casing mid tower, casing mini tower ATX dan yang terakhir casing mini ITX. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.